Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita kembali kepada kelas hadis Al-Arba'in min Riyadi As-Salihin, 40 hadis daripada hadis-hadis kitab Riyadu As-Salihin. Alhamdulillah. Jadi Ustaz nak minta pelajar-pelajar dalam masa beberapa minit ni, beberapa saat ni, kalau boleh buka balik, buka balik buku masing-masing, ambil buku masing-masing, dan tengok adakah hadis yang pertama dan hadis yang kedua sudah ditulis. Okey, boleh buka buku masing-masing. Okey, untuk hadis, untuk hadis, setiap kali kita belajar satu hadis, awak wajib menulis hadis tersebut dalam buku latihan masing-masing. Tulis cantik-cantik, kalau boleh tulis dengan tulisan yang besar. Pastikan ada tulis tarikh, tulis tarikh dan tajuk. Okey, tulis tarikh dan tajuk. Okey. Kemudian hantar di Google Classroom, hantar di Google Classroom. Okey. Jadi untuk permulaan, Ustaz akan terangkan dahulu cara permarkahan ataupun kaedah penilaian subjek hadis. Sama macam subjek fiqh, kita ada kaedah penilaian juga. Ustaz share skrin sekarang. Okey, ini adalah kaedah penilaian subjek hadis. Puteri nampak? Fatihah? Nampak? Okey. Nampak? Okey, alhamdulillah. Ini adalah kaedah penilaian subjek hadis untuk tahap 2 tahun 2021. Ustaz ada postkan juga yang ni dalam Google Classroom. Siapa yang dah tekan link Google Classroom tu, dia boleh upload, dia boleh upload, dia boleh dapatkan terus. Jadi untuk kehadiran, kehadiran ke kelas hadis macam hari ni, Fatihah datang, Puteri datang, Ustaz kira markah tersebut adalah 10 markah. Dan kalau pelajar masuk kelas tetapi Ustaz nampak tidak bagi perhatian, kejap tutup video, kejap buka video, tangan dia duk main mouse, duk main keyboard, duk tukar sana, tukar sini. Yang ni Ustaz akan tolak markah dekat kehadiran. Okey. Yang kedua adalah hafalan hadis. Untuk sukatan tahun 2021, semua pelajar wajib menghafal hadis, iaitu 20 hadis. 20 hadis daripada hadis pertama sehingga hadis ke-20. Kita akan tasmik beberapa kali, dan Ustaz akan rekodkan awak tasmik ini di dalam borang tasmik hadis. Borang tasmik hadis. Kalau awak boleh tengok. Sekejap. Okey, Ustaz share borang tersebut supaya awak boleh nampak. Okey. Okey, ni borang tasmik. Ustaz akan menanda pelajar, setiap pelajar daripada atas ni Adam Hakimi, dan ini adalah nombor hadis. Siapa yang dah tasmik hadis, Ustaz akan tanda macam ni. Ustaz akan tanda tik lah. Ustaz akan tik. Tik. Macam tu. Okey. Sampailah 20 hadis. Sampailah 20 hadis. Okey, hadis pertama, hadis kedua sampailah hadis ke-20. Siapa yang tasmik, Ustaz akan tik. Jadi siapa yang dapat full, dia akan dapat hafalan kat sini 20% markah. Okey. Ni untuk akhir tahun nanti, peperiksaan akhir tahun nanti, dia akan dapat 20 markah. Sebelum dia exam akhir tahun tu, dia dah dapat
20 markah kalau dia dah tasmid hadis. Untuk kuis ni sepanjang kelas Ustaz akan ada buat kuis ada 2 kuis insya-Allah. Yang ni 10% markah. Untuk projek ni biasa kita akan buat video lah. Ustaz akan minta awak buat 1 ataupun 2 video. Yang ni 10 markah 10% markah. Kerja rumah iaitu salin hadis sebanyak 20 hadis ni. Siapa yang siap salin hadis 20 hadis dan dia upload masuk dalam Google Classroom. Ustaz bagi contoh supaya awak nampak. Google Classroom. Sekejap Okay, Google Classroom kalau Ustaz buka kat sini, Google Classroom ni. Ni adalah untuk subjek hadis. Subjek hadis ni tak ada lagi siapa yang hantar apa ni homework lah kerja rumah untuk salin hadis. Tapi kalau kita tengok subjek lain, contohnya subjek bahasa Arab bahasa Arab tahap 3. Mana bahasa Arab Okay, kalau kita lihat dekat sini untuk subjek bahasa Arab tahap 3. Okey, kalau kita pergi dekat classwork ni kita pergi ke kerja dekat kerja rumah mereka Ustaz dah bagi kerja rumah. So kat sini dah ada yang seorang yang telah siap kerja rumah tersebut dan dia dah dapat markah dah So Ustaz akan dapat kat sini lah. Ni dia dah hantar sebagai contoh. Okey, dia dah hantar di sini, dia upload je kerja rumah dia. Dan Ustaz bagi markah Ustaz ada bagi markah di sini. Dan juga ni kerja rumah dia lah ni kerja rumah dia. Okey. Okey. Semua nampak ke? Hakimi nampak? Nampak Ustaz. Nampak Okey, dan Ustaz pun dah boleh tanda kan Ustaz boleh tanda dia punya kerja rumah dan Ustaz bagi markah lah. Okey, ni contoh ni. Okey, Nazirul Mubin pun dah hantar. Okey, kat sini kalau kita tengok ni yang dia lambat sikit Okey, ni yang kerja rumah yang dihantar lah oleh pelajar. Okey, jadi awak pun sama. Awak pun sama. Untuk kerja rumah nombor 5 ni, untuk salin hadis, setiap kali awak dah siap salin hadis, awak boleh upload dalam Google Classroom. Lepas tu Ustaz akan semak, Ustaz akan tanda, Ustaz akan tik dan bagi markah. Lepas tu Ustaz akan upload balik. Lepas tu awak pun boleh tengok. Boleh check lah awak dapat berapa. A ke, B ke, C ke. Jadi awak tulis cantik-cantik dengan baris sekali. Kalau awak tanya Ustaz, kat mana saya nak salin hadis tersebut? Dengan makna dia, kat mana saya nak tengok. Ustaz dah upload. Ustaz dah upload dalam Google Classroom. Ustaz dah upload. Kat sini kalau kita tengok, subjek hadis. Subjek hadis. Ni subjek hadis. Kalau awak tengok kat sini, ni kalau awak buka Google Classroom, awak akan nampak kat depan ni mula-mula sekali. Apa Zarif? Yang pertama cuba baca. Yang ni. Nampak tak Zarif? Syafiq cuba baca yang mula-mula ni. Adam M. Tauqas post a new material. Kaedah penilaian subjek hadis. Okey, kaedah penilaian subjek hadis. Okey, yang kedua ni sukatan hadis. Yang ketiga ni apa? Kitab hadis. Kalau awak nak download kitab hadis, awak klik je sini. So dia akan keluarlah ni dalam bentuk PDF. Kalau awak nak komen, awak boleh komen kat sini. Awak kata Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Contoh saya dah download. Betul, awak enter lah. Okey, jadi Ustaz akan komen lah. Untuk kerja rumah awak, kalau awak hantar kerja rumah awak, Ustaz akan reply secara private. Jangan risau. Kerja rumah awak tidak boleh dilihat oleh orang lain. Hanya Ustaz, guru kelas saja boleh lihat awak punya homework awak. Okey?
Okey, ni adalah kaedah penilaian lah untuk subjek hadis. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, Ustaz nak tanya awak. Ustaz, Ya, sila. kalau kat PC macam mana nak buka Ustaz? Kalau kat PC macam mana nak buka? Awak kena tekan link lah untuk belajar-belajar di asrama. Nanti Ustaz akan ajar macam mana nak buka di PC insya-Allah. Okey, ada lain? Soalan lain? Ya, Ustaz. Ya. Macam mana nak guna Google Classroom tu? Like, macam mana nak hantar? Macam mana nak demonstratekan nak hantar kerja rumah? Macam mana nak hantar kerja rumah? Okey, nanti Ustaz share dalam Dekat WhatsApp. Google. Okey, nanti Ustaz share dalam WhatsApp group. Ni siapa yang tanya ni? Zara. Fatihah. Fatihah. Nanti Ustaz Fatihah. share dalam grup. Fatihah, step by step langkah demi langkah macam mana untuk awak upload awak punya homework dalam Google Classroom. Okey, amat mudah sangat-sangat mudah. Baik. Sangat-sangat mudah, jangan risau. Okey, settle yang tu. Kita pergi pula kepada cara hafalan hadis. Jadi hadis kita akan hafal 20 hadis pada tahun ini, dan markah hafalan hadis adalah 20%. 20%. Okey. Oh, dia tak boleh edit sini, sekejap. Okey, Ustaz share sekali lagi. Ustaz share. Okey, dia punya pointer dia hilang. Ustaz nak. Okey, tak apa. Okey, awak tengok kat sini, hafalan sini 20%. Jadi cara hafalan hadis macam biasalah kita akan pertama ulang baca hadis berkali-kali dalam keadaan melihat teks. Mula-mula kita lihat teks dulu, kita baca berkali-kali 10 kali, 20 kali Yang kedua, kita ulang baca hadis beberapa kali secara buka tutup kita kejap buka, kejap tutuplah. Yang ketiga adalah ulang baca hadis beberapa kali dalam keadaan buku tertutup sepenuhnya. Yang last kali kita baca dan tasbih dengan orang lain lah. Ini cara menghafal hadis. Okey, hadis pertama, alhamdulillah kita ramai pelajar yang dah hafal, tapi ada juga pelajar yang belum tasbih dengan ustaz. Okey, untuk hafalan ni apa yang ustaz akan buat adalah ustaz akan mengajar hadis, hadis baru ke hadis lama ke. Kemudian hadis pertama ustaz akan ajar cara baca. Lepas tu awak baca bersama-sama ustaz. Kemudian awak akan lepas habis kelas awak akan salin dan awak akan upload dalam Google Classroom. Lepas tu ustaz akan ajar juga maksud dan juga penerangan hadis lah. Penerangan hadis. Kemudian dah cukup 5 hadis, kita akan berhenti kejap kelas penerangan. Kita akan buka kepada sesi tasmi'. Mungkin satu kelas ataupun 2 kelas sesi tasmi'. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima. 5 hadis teruslah. Jadi mudah macam tu. Okey? Mudah macam tu. Jadi siapa yang belum tasmi' lagi, lambat, yang tu dia kena nilah, dia kena cepatkanlah untuk tasmi'. Jadi kesimpulannya untuk tasmi' hadis, kita akan tasmi' setiap 5 hadis. Setiap 5 hadis
Ustaz akan minta awak tasmi' kelima-lima hadis sekaligus berserta makna dia. Awak kena hafal makna dia sekali. Okey? Okey, jadi sekarang alhamdulillah awak dah hafal, ada sebahagian awak dah hafal hadis pertama. Ini adalah matan dia. Jadi hari ini Ustaz akan pergi kepada penerangan hadis. Penerangan hadis yang pertama. Okey, Ustaz bacakan matan dia ataupun Ustaz nak minta salah seorang daripada awak lah. Ustaz nak minta Zarif bacakan matan hadis. Kalau Zarif dah ingat, baca daripada ingatan lah. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال, daripada Uthman bin Affan. Okey, hadis ni adalah satu hadis yang penting untuk penghafal Al-Quran. Okey, awak dengar baik-baik sebab lepas ni Ustaz akan buat kuis ataupun buat soal jawab dengan awak. Okey. Daripada Uthman bin Affan. Pertama sekali kita nak kenal siapa itu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan adalah termasuk daripada 10 orang yang dijamin syurga. 10 orang yang dijamin syurga. Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut Asyara al-mubashirina bil jannah. Asyara al-mubashirina bil jannah. 10 orang yang dijamin syurga. Kat mana? Siapa yang cakap dijamin syurga ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dia sebut 10 nama, antaranya nama Uthman bin Affan. Nama-nama lain banyaklah. Banyak macam Talha, Zubair, Umar, Abu Bakar dan ramai lagi. Okey. Kemudian Uthman bin Affan ni juga termasuk daripada kalangan orang yang awal masuk Islam. Awal masuk Islam. Dia masuk Islam waktu Rasulullah SAW berdakwah secara rahsia. Dan dia masuk Islam di tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Ustaz minta belajar jarak lah. Jarak dengan desktop masing-masing, dengan komputer. Jarak tahu jarak. Ada gap. Ada takut ada orang tak faham apa maksud jarak. Sebab ada lagi yang duduk rapat dengan dia punya komputer dengan dia punya phone. Okey. Boleh. Amir Zuhir dah jarakkan dengan phone. Jarakkan. S. Jamil, awak sandar kat mana-mana S. Jamil. Jangan pegang. Sandar. Ustaz, saya pakai komputer. Ustaz. Kalau kau pakai komputer jarakkan macam Ustaz. Kalau pakai komputer, tengok. Tangan Ustaz nampak. Okey. Okey, kita sambung. Jadi Abu Bakar, Uthman dia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, dia adalah khalifah yang ketiga. Beliau adalah khalifah yang ketiga. Kita tahu kan khalifah ada yang masyhur ada 4 orang. Yang masyhur, yang famous ada 4 orang. Abu Bakar, Umar, selepas tu adalah Uthman. Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib. Uthman bin Affan ni, kalau Abu Bakar dia jadi khalifah sekitar 2 tahun lah. Kejap je. Umar dia jadi khalifah sekitar 10 tahun. Uthman dia jadi khalifah lama, sekitar, kalau tak silap Ustaz, dalam 12 tahun dia jadi khalifah. Okey, dan dia adalah seorang khalifah yang
adil lah ketika memerintah dan banyak sumbangan dia lah. Kemudian yang ketiga, dia adalah seorang sahabat yang kaya. Dia bukan sahabat yang miskin. Dia sahabat yang pandai berniaga, businessman. Pandai berniaga dan banyak bersedekah. Ustaz, Ya. Skrin Ustaz tak gerak. Memang tak gerak. Awak nampak apa? Fatihah Dia nampak apa? macam rosak. Tak, sekarang Fatihah Okey, dah elok dah. Okey. Okey, kita sambung. Dia seorang businessman, banyak bersedekah. Antaranya kalau kita baca yang nombor 4 tu, dia sebab dia seorang yang kaya, dia membeli telaga Yahudi di Madinah. Dia beli telaga. Dia ada kisah. Kisah dia Yahudi ni, dia ada telaga, telaga air lah, dekat Madinah. Dan orang-orang penduduk kat Madinah ni, mereka ni susah nak dapat air, susah nak dapat air. Jadi orang Yahudi ni pun dia naikkan harga, dia jual air dalam telaga tu, dia naikkan harga dengan mahal sekali. Jadi orang Islam ni terpaksalah membeli dengan harga yang mahal, beli air. Jadi Uthman bila tengok keadaan tersebut, dia pun membeli telaga tersebut. Tetapi mula-mula Yahudi tu tak nak jual. Tetapi Uthman pun kata, tak apa, aku beli separuh je daripada telaga. Separuh kau punya, separuh aku punya. Maksudnya sehari Uthman punya, sehari yang lain Yahudi tu punya. Jadi Yahudi dia kata, okey aku boleh jual tetapi dengan harga yang sangat mahal lah. Sangat-sangat mahal. Uthman ni pun tak ada masalah. Uthman kata sebab dia kaya, dia beli. Dia beli separuh daripada telaga tersebut. Jadi lepas tu bila mana dah beli, waktu Uthman punya hari giliran, Uthman bagi free je air tersebut kepada orang Islam. Jadi waktu Yahudi tu punya hari, tak ada orang datang beli. Jadi Yahudi tu pun rasa rugilah. Dia rasa rugi. Kemudian dia pun menjual keseluruhan telaga tersebut kepada Uthman. Telaga tu nama apa? Bi'rur Rumah. Telaga rumah. Sampai sekarang telaga tu kalau awak pergi Madinah masih ada. Masih ada. Ni adalah wakaf daripada Uthman untuk umat Islam. Wakaf ni maksudnya apa? Wakaf ni maksudnya tidak ada siapa-siapa yang memiliki telaga tersebut. Yang memiliki telaga tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah Uthman bin Affan. Dan juga dia, kayanya dia memperlekapkan tentera dengan senjata. Ada perang, kalau tak silap Ustaz, perang Tabuk. Perang Tabuk, waktu tu Nabi minta kepada sahabat untuk infak, maka Uthman banyak infakkan harta dia untuk kelengkapan tentera. Jadi Rasulullah kata, selepas hari ini engkau tidak akan binasa lagi wahai Uthman. Kerana Uthman ni telah membeli syurga 2 kali. Pertama dia beli syurga ketika dia beli telaga tersebut. Yang kedua dia beli syurga dengan memperlengkapkan tentera. Dia bagi kuda, dia bagi senjata kepada tentera. Okey. Yang keempat, yang kelima, seorang yang pemalu. Sehingga malaikat pun malu dengan Uthman. Malaikat pun malu dengan Uthman. Ada satu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat lah. Rasulullah duduk dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Ali. So bila mana Abu Bakar dan Umar masuk ke rumah Nabi, Nabi tidak pakai elok lah dia punya kain dia, nampak betis sikit apa.
Tetapi bila Uthman masuk, Rasulullah pun membetulkan pakaian dia. Rasulullah kata malaikat pun takut malaikat pun malu dengan Uthman sebab Uthman ni seorang yang pemalu. Jadi sifat malu ni bukan sifat yang tak elok lah. Siapa yang ada sifat malu tak apa, kekalkan, kerana malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Okey, dan yang terakhir pengajaran daripada hadis yang pertama ni adalah Uthman ni sangat suka membaca Quran. Ni penting penting. Dia sangat suka membaca Al-Quran, dan kalau kita tengok Quran kita sekarang ni adalah resam apa? Harifi, Akib, resam apa? Adakah resam Abu Bakari ataupun resam Omari ataupun resam Ali? Resam apa? Uthman. Resam Osman. Kita punya Quran sekarang resam Osmani. Sebab apa? Sebab ni antara jasa yang terbesar Uthman bin Affan sahabat buat, iaitu dia telah mengumpulkan Al-Quran dengan satu kaedah tulisan, satu cara tulis yang sama. Sebab Quran ni asal-asal dulu banyak cara tulis dia. Bila zaman Uthman, semakin ramai orang masuk Islam, orang dah pening cara tulis yang berbeza-beza, maka Uthman pun buat satu kaedah penulisan yang sama yang sampai sekarang kita masih duk guna, iaitu resam Osmani. Resam Osmani. Jadi awak tahulah kisah dia. Jadi Uthman ni suka baca Quran, sangat cinta kepada baca Quran, sampailah dia mati dibunuh oleh pemberontak dalam keadaan dia membaca Quran. Quran dia berlumuran darah. Dibunuh, dipotong jari-jarinya ketika dia membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau awak baca kisah ni sangat-sangat sedih. Okey, itu adalah Uthman bin Affan. Okey, kita masuk sikit kepada makna ataupun pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang pertama adalah orang yang terbaik di antara manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran. Macam hadis tersebut tadi, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis ni simple je. Jadi pengajaran dia yang pertama adalah sebaik-baik kamu ataupun orang yang terbaik di antara manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kerana Al-Quran adalah wahyu dan mukjizat daripada Allah Ta'ala. Quran ni sebab apa jadi terbaik kalau kita belajar? Sebab dia adalah wahyu. Wahyu dari Allah. Kalau ilmu-ilmu lain, kimia ke, fizik ke, biologi ke, matematik ke, sains ke, ilmu-ilmu ni manusia yang buat. Manusia yang susun. Tapi Al-Quran ni Allah Ta'ala yang turunkan daripada langit. Oleh itu, mempelajari Al-Quran adalah satu ilmu yang terbaik. Masya Allah, dan sekarang ni awak ni sedang belajar satu ilmu yang paling-paling baik, paling-paling mulia, paling-paling agung. Jadi kena bersungguh, kita kena bersungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis lain menyebut Al-Quran akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang tolong dia waktu dalam kubur, waktu jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi syafaat. Yang kedua, pembaca Al-Quran ni, semakin banyak dia baca Quran, semakin tinggi dia boleh naik ke syurga. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi dia boleh mendaki ke syurga. Dan yang ketiga adalah satu huruf bersamaan dengan 10 pahala. Kita baca Quran, alif lam mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Dan last sekali adalah pengajaran dia adalah antara kaedah terbaik dalam belajar adalah mengajar kepada orang lain. Kita belajar apa-apa ilmu pun, kita study apa-apa ilmu pun, kadang-kadang berapa persen je dapat kepada kita, sikit je, mungkin 10%. Tetapi kalau kita nak dapat banyak, nak faham banyak adalah kita ajar. Ajar kepada kawan kita, terangkan kepada kawan kita, insya-Allah kita akan dapat banyak sikit. Kita akan dapat banyak sikit ataupun kita akan faham lebih cepat. Kita akan faham lebih cepat. Okey. Itu adalah pengajaran hadis yang pertama.
perawi dan pengajaran hadis yang pertama. Okey, masya-Allah, kita buka kepada soalan kalau ada. Setiap kelas Ustaz akan record, Ustaz akan cuba record, dan Ustaz akan upload juga ke Google Classroom. Kalau ada pelajar-pelajar yang tak faham, dia boleh tontonlah rakaman. Ustaz akan cubalah, tapi Ustaz tak janjilah. Kadang-kadang internet rumah Ustaz ni tak berapa okey juga. Tetapi insya-Allah yang ni ada recording, Ustaz akan upload ke Google Classroom. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, sekarang ada soalan. Ustaz tanya dulu, Hakimi ada soalan ke, Radia, Sharifah, Jasmine, Muhammad Adam, Dia, Ustaz. Ya, Putri, sila. Yang tadi tu yang perawi Usman semua tu kena salin ke? Okey. Yang tu tak payah, Yang tu tak payah sebab yang wajib salin adalah matan hadis dan juga makna. Matan dan makna hadis. Boleh? Okey, faham. Okay, thank you. Okey, ada soalan lain? Sebelum Ustaz nak soal awak. Ustaz dah janji tadi kan? Bila Ustaz soal awak balik, kita tengok siapa yang bagi perhatian ataupun siapa yang dah faham. Okey, tak ada soalan Okey, Ustaz tanya dulu. Ustaz nak tanya Adawiyah. Adawiyah. Uthman bin Affan adalah khalifah yang keberapa? Ketiga. Okey, bagus Adawiyah, dia adalah khalifah yang ketiga. Okey, Muhammad Adam. Berapakah jumlah khalifah yang masyhur dan sebutkan? 4 saja. 4. Siapa yang pertama? Abu Bakar. Abu Bakar. Lagi? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Lagi? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Lagi? Lagi satu saya lupa. Lagi satu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Okey, bagus Adam. Soalan seterusnya kepada Sharifah. Okey. Antara sifat Uthman bin Affan adalah apa antara sifat dia? Ustaz bagilah jawapan dia. Pilihan jawapan. A. Berani. B. Cepat marah. C. Pemalu. Okey, Sharifah sila jawab. A, B ataupun C. Cepat Sharifah, kita kejar masa ni. Siapa tak ada respon Ustaz kira macam tak hadir Awak respon je apa-apa. Kalau tak tahu jawab cakap tak tahu. Sharifah 1, Sharifah 2. Sharifah jawab. Dah unmute. Antara sifat Usman, okey, sifat dia banyak tadi kan? Antaranya awak pilih. A. Berani, B. Cepat marah, C. Pemalu. Yang mana satu? Tak dengar lah Sharifah. Kuat sikit. Pemalu. Pemalu. Antara sifat Usman adalah pemalu. Pemalu tapi malu benda-benda yang maksiat. Bukan malu buat benda baik. Buktinya
Uthman ni jadi Perdana Menteri lah, jadi khalifah ni Perdana Menteri lah. Kalau Perdana Menteri takut nak keluarkan suara, takut. Kalau Ustaz mengajar awak, dengar? Tak dengar? Cakap kuat sikit, apa nak malu? Jangan malu. Uthman ni dia malu untuk melakukan perkara maksiat, perkara tak elok. Okey, soalan seterusnya. Azif. Okey Azif, soalan seterusnya. Uthman bin Affan telah membeli sesuatu yang memudahkan orang Islam di Madinah. Apakah ia? Apakah sesuatu tersebut? Azif 1, Azif 2, Azif 3, Azif 4, telaga. Telaga. Uthman bin Affan telah membeli telaga yang memudahkan umat Islam di Madinah untuk minum air. Okey, bagus. Soalan seterusnya. Syafiq. Ada berapa orangkah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga? Dalam syurga. A 5 orang, B 10 orang, C semua sahabat. Ustaz tengok Syafiq ini nampak macam mengantuk sikit. Okey, apa jawapan dia? Berapa orangkah sahabat yang dijamin syurga? A 5 orang, B 10 orang, C semua sahabat. Syafiq 1, Syafiq 2, Syafiq 3. Semua sahabat. Okey, Ustaz pas kepada Hakimi. Hakimi jawab. Hakimi 1. 10 orang saya. 10 orang, masya-Allah. Hakimi memberikan tumpuan yang baik hari ni. Dia dengar 10 orang. Antaranya siapa? Antaranya Uthman bin Affan. Dia termasuk daripada 10 orang yang dijamin syurga. Kita apa Syafiq nanti bagi tumpuan sikit lagi. Ustaz tengok awak mengantuk. Okey, Melissa, soalan seterusnya. Uthman bin Affan masuk Islam pada awal-awal, pada permulaan. Siapakah yang mengislamkan Uthman bin Affan? Melissa, kita bagi soalan susah sikit lah. Sebab Melissa dia power kan, kita bagi susah sikit. Okey, Melissa, kalau tahu jawab tahu, kalau tak tahu jawab tak tahu. Okey, Melissa 1, Melissa 2, Melissa 3. Apa dia? Tak dengar, kuat sikit. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Okey, Ustaz minta Haris. Haris, siapakah yang mengislamkan Uthman bin Affan? Ustaz bagi jawapan. Ustaz bagi pilihan jawapan lah. Oh, Hakimi tahu Akib tahu. Okey, Akib, sila jawab. Akib 1. Akib, awak angkat tangan tu. Awak tahu tak jawapan dia? Saya nak pergi tandas, Ustaz. Oh, nak pergi tandas. Okey, jawapan dia pergi. Jawapan dia adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Okey, itu saja kelas kita. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.